kelas Pak IR saya ada je orang yang tolong record. Daniel dah record je. Kalau pandai buatlah ya. Saya banyak lagi key yang saya tak belajar. Maaf, saya sedang berusaha. Tak apa cikgu. Dah ikat dah. Okey, kita tengok nombor 15. Okey. Kalau nak record lah ya. Nanti kod kawan awak yang tak bangun tidur boleh tengok. Kita tahulah keadaan sekarang kan. Kadang mak tak ada rumah, siapa nak kejut. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan question 8 Diagram show incomplete light ray path entering a glass prism. Calculate the critical angle of the glass prism. Yang ini ada lagi rumus yang awak tak tahu, awak kena remember. So rumus dia apa? N sama dengan apa? 1 per sin C. N sama dengan C ni critical angle, N ni refractive index. So refractive index dia cakap 1.5. So letak sini 1.5 sama dengan 1 per sin C. Okay. So ni cikgu garis sini. Sin C naik atas. Jadi ini tukar tempat jadi 1 per 1.5. So bahagilah. Tekan kalkulator nanti buang sin tu. So dapat berapa? 1 bahagi 1.5. Shift sin. Okay, dapat? .81 C tak cantik lah pula. So tinggal C dia adalah awak bahagi kan, lepas tu buang dia, buang sin tu jadi 41.81 darjah. Macam tu. Okay. Ni bulat kecil untuk tulis semua ni hari ni saya nak bagi tugasan dekat Husna, boleh Husna? Boleh cikgu. Nanti awak tulis cantik-cantik, awak send dekat tu. Tak payah buat macam ikutlah awak nak buat macam mana pun. Tulis tangan nak snap terus pun boleh Okay. Okay, nanti yang page ni awak snap dan share dekat pelajar. Okay, kita pergi ke nombor 2. Okay, boleh ikut ni. Ini rumus ni kena ingat balik Dah banyak rumus dah untuk tajuk light ni. Okay, sekarang kita pergi ke on the complete the light ray path from point 0. So yang ini bila dia adalah dia dah lalu critical angle. So macam mana nak tahu dia boleh patah balik? Ini adalah 45 darjah. Okay. Awak ada C dia critical angle adalah 41. So kalau sudut ni adalah, kalau awak tengok sudut ni akan jadi 45 lah ni, sebab ni 45, ni 90, ni 45, ni 45, ni 45. So ni akan jadi 45. 45 is greater than 41, greater than sudut critical angle. So sudut ni, saya ambil colour lain. So sudut ni akan jadi patah balik kat sini. Tegak tegak. So saya ambil gambar cantik-cantik sikit. Sekejap saya padam sikit. Cikgu, sorry ganggu. Ya. Boleh tak cikgu admitkan Ain?
Oh, sorry. Thank you. Tak nampak pun. Mana? Cuba dia try sekali lagi. Okay, teacher. So dia try sekali lagi. Tu dah ada kot. Okay. Okay, ni saya Okay, ni awak tengok sudut dia macam ni. So, okay, ruler tu awak bagi tegak. Okay, ni ambil ni. Okay, 90 degrees. Lepas tu awak ambil macam tu pergi sana. Macam tu. Jadi ni 90 darjah awak buat macam tu. Jadi sudut dia dia 2 markah. So awak pergi sana turun bawah lah. Okay, macam tu. So pakai ruler bila nak lukis. Okay. Dia sebab jadi ni dinamakan apa? Total internal reflection Jadi total internal reflection. Okay. So kita tengok soalan tadi balik. Okay. So kita dah dapat pas dia lah. Satu garis, 2 markah satu garis, satu arrow Okay, based on the answer name the light phenomena. Tanya lagi. So apa dia ni? Apa yang terlibat? Total internal reflection. Yes, ni adalah total internal reflection. Total. Kita tak boleh jawab refract tau sebab yang ini dia dah masuk ke dalam. Kalau dia keluar biasa saja kita panggil refraction. Tapi ini adalah total internal reflection. Nanti kawan awak tulis comel-comel lah. Total internal reflection. Okay. Nama penuh Okay, next. Sambung lagi kat bawah ni. Okay. The position of two prism on the side of binocular. Pergi binocular pula. Kabur macam ni. Diagram, skematik nak ikut dia, binocular ni dia pakai prism. Tapi bila kita nak lukis dia, kita buat cross section. Kita buat 2 dimensi lah maksudnya. Kita buat 3 segi biasa je lah. Sebenarnya dia rupa macam ni draw the ray path entering both prism in your drawing. So dia suruh awak lukis. Okay, so awak tengok ni dia kosong macam ni. So awak kena, dia suruh awak draw so bila nak draw, awak nak draw yang ini. Okay, pakai ruler. Okay, awak pakai satu, awak start dari mata lah. Sebab awak tak ada objek. Kalau awak ada objek, awak boleh start dari objek. Tapi ni tak ada objek. So awak buat kot belakang lah kiranya. So sekarang awak buat. Okay. Macam tu. Terus masuk biji mata. Okay. Lepas tu ini dari sini ke sini tegak pula. Okay, buat tegak sampai hujung situ. Lepas tu pusing pula. Pakai ruler awak Okay. Pakai macam tu pula. Lepas tu sampai sini. Okay, awak lurus lagi. Okay. Kemudian tegak lagi. So senang cerita dalam tajuk ni banyak lukis lah. Okay, macam tu.
So habis dah lukis, sinar mesti masuk mata. Okay, mesti masuk mata. So awak kena bawa satu arrow, satu lagi arrow kat sini. Masuk mata, masuk mata. Allah, awak duduk kat bawah. Okay, masuk mata. Okay. Kalau ada pokok ke, ada apa benda kat depan ni, bolehlah awak start dari sini. Tapi ni awak start dari mata bolehlah juga. Okay, dapat macam tu jadi yang ini macam tu lah dia punya ray diagram dia. Okay, boleh kot. Okay, so sekarang boleh dapat Okay, semua 90 degree saja. Okay, terus sambung. Okay, ini C, objective lens is used in the binocular so that object can be seen clearer. Table 8 show the characteristic of three lenses. Apa benda ni dia nak cakap ni? Based on test, state the suitable characteristic of the lens to use to object, give the reason. Okay, dia nak buat apa ni Ada 3 lenses. Dia nak buat binocular. Bila dia nak buat binocular, okay, lepas tu dia nak benda tu clear. Binocular benda lah tadilah ni ni binocular. So objective lens adalah yang objek. Maksudnya ni mata ni nama apa lens yang ini? Lens yang dekat mata. Ingat lagi tak cikgu cakap apa? Lens yang dekat mata nama apa? Concave, teacher. Kan ada satu nama. Nama apa ni? Nama apa? Nampak cikgu? Eyepiece cikgu. Eyepiece lens. Ini eyepiece lens yang dekat objek ni nama dia objective lens. Yang ni objective lens Objective lens. Dua-dua adalah concave yang kawan awak cakap tu. Cuma dia ada nama lah. Dia ni nama dia objective lens. Yang ini adalah eyepiece. Dua-dua adalah concave. Okay. Cuma yang mana satu lah nak pakai Okay, sekarang kita tengok. So concave dengan convex tu jenis type of Okay, sekarang ni kita tengok objective lens is used in binocular so that objective lens can be clearer. Object can be clear. So nak pilih yang mana ni? Dia nak suruh pilih yang itu. Apa nak cerita ni? Okay, jadi nampak panjang fokus dia jauh ke dekat ni? Okay, sebab dia duduk dekat bawah ni. So selalunya kita akan pakai focal length. Okay, focal length untuk sini awak nampak dia duduk jauh ke dekat? Macam jauh Macam jauh So kita kena pakai large ataupun apa tu ni panjang sekali nak kata apa? Focal length of the lens higher focal length Panjang apa? Larger tak boleh. Longest focal length. Okay, awak tulis longest lah. Kadang ni skema bahasa Melayu dah nak kena alih bahasa pula. Longest Longest focal length. Kalau tak tahu juga cakap dah greater focal length boleh jugalah. Boleh ke focal length? Tak pelik kan? Longest focal length. LENTH. Okay, awak tak boleh tulis 100 tau di sini. Walaupun dia ada numbers kat sini, awak tak dibenarkan tulis nombor dia. Tapi awak kena cakap besar atau kecil je. Okay, reason dia ingat semalam yang kita buat, kalau dia panjang, ni cerita semalam mana dia? Ni kan. Kalau panjang dia punya
dia punya apa focal length dia, apa jadi pada gambar image dia Lagi clear teacher. lagi Besar, sorry. yes, Besar. lagi besar kan. Ni pendek kan, nampak kecil. Kalau yang ni panjang, dia boleh nampak besar. Tu nak cakap apa ni? Boleh cakap bigger image lah nampak Larger image, the larger the focal point, the larger the focal length, the larger the image teacher. So nak cakap apa reason untuk kawan ni? Kalau kita nak pilih the longest focal length, so kita akan cakap bigger image lah ya. Kalau dia nak perkaitan, yang tadi tu. Perkaitan maksudnya buat hubung kait kan. Biggest. Ataupun bigger image lah. Bigger. Kita nak objek tu jadi big bigger image. Jangan kata objek pula bigger image. Reason dia awak akan dapat bigger image. Okay, diameter, ingat semalam cikgu cakap kalau kita ambil diameter dia besar. Okay, apa jadi kalau diameter dia besar? Biggest diameter. Lagi banyak cahaya boleh masuk, so akan dapat brighter image. Yes, brighter image. B-R-I-G. Brighter image Dah cerah, bila dah cerah, besar, buka tingkat luas-luas, jadi awak akan nampak cerah lah sikit kan. Kalau tingkat tu awak tak buka, ada langsir-langsir, kelabu-kelabu, awak tak nampak lah brighter kan. So awak nak brighter image, so awak kena biggest diameter. Diameter tu biarlah besar, sebab tu kita tengok yang orang duk buat binokular ni kat depan dia besar kan. Depan besar, yang kat mata je yang kecil. Okay. Okay, boleh ikut yang cikgu cakap ni? Boleh cikgu. Teacher? Ya. Teacher kan kata yang binoculars tu eyepiece kan? Bukan eyepiece Bukan, dia kata objektif. Okay, faham. Sorry. Tadi saya saja je tanya yang mata ni. Sebenarnya soalan tanya objective lens. Okay. So terus tengok ke D. Based on answer 8C1 determine the most suitable lens to be used as the objective lens. Dia tanya yang mana yang paling bagus semua-semua ni. Berapa markah ni? 2. So dia nak suruh apa? Nak suruh cakap juga kenapa based on okay. So mula jawab dulu yang mana yang paling bagus rasa ni? Mestilah paling panjang. Yes, R. Jadi dia tak tanya reason tau, tapi dia bagi 2 markah. So awak tak boleh jawab R saja awak kena jawab R. Jadi awak senarai dua-dua benda ni. Awak kata apa? Large focal length ataupun longest focal length. R, longest focal length. Dengan apa lagi satu reason dia? Biggest diameter. Yes, biggest diameter. Ni cikgu padam lah bawah ni menyemuk je. Biggest diameter. Tak apa, nanti kalau tertinggal kat mana-mana, kawan awak ada tulis Husna tolong tulis biggest diameter. Okay. So barulah awak boleh cover 2 markah. Tadi dah jawab R. Kalau awak jawab R saja tak ada markah. Ataupun awak bagi R, lepas tu awak duduklah cerita nenek kebayan kat sini, tak jadi Sebab awak kena refer kenapa awak pilih R. Sebab focal length dia besar, diameter dia ni. Okay. Apa-apa hal bila nak jawab tengok markah. Berapa dia peruntukkan. Okay, tengok nombor 16 pula Okay, soalan 8 SPM 2014, a compound microscope contain objective lens and eyepiece lens. Ada dua-dua. Yang ini nak buat apa ni? Microscope.
Okay, bila mikroskop awak kena ingat dekat mata dengan ni. Okay, mata ni yang mata punya eyepiece. Lepas tu ni yang objek ni kan. Yang objek ni nak tengok bakteria. So lens yang mana yang besar? Lens mana diameter dia lagi besar? Yang eyepiece ke yang objektif? Objektif. Objektif. Nak tengok bakteria kau. Eyepiece. Eyepiece lagi besar sebab yang ni nak duduk kat biji mata. Yang ini yang nak letak dekat slide tu kan. Yang ini lagi besar, diameter dia besar. Okey. Itu tanam dulu dalam kepala, okey. Yang ni sebab mikroskop. Kalau teleskop lain, binocular pun lain. Dia terbalik dia punya size dia. Okey, sekarang nak tengok component microscope contain the objective length eyepiece, the focal length of the object lens. Ni FO. FO adalah objektif focal point to objektif. Okey. Lagi satu kalau I dia jadi FE ni besar sikit lah huruf dia pun. Ni FE. Allah sangat-sangatlah pula. Satu FE kecil pula. Okay, soalan tanya, show 3 different distance of object and different distance between apa benda lah dia nak tanya ni. Okay, give one reason for suitable arrangement. Dia nak susun ni yang mana yang betul ni. Aduh, yang mana yang betul ni. Tengok dulu, kaji dulu arrangement dia. Objective length. Oh, tinggi ni telan ni. Okay. Okay, bila awak tengok benda ni, kalau nak buat dia, awak rasa yang mana? Okay. Ingat lagi yang semalam, kalau awak nak bagi nampak objek yang dibesarkan terbalik. Saya rasa yang ini ni. Ni distance between objective lens dengan eyepiece lens adalah FO tambah FE. FO tambah FE. So D lebih besar. Tinggi ni soalan ni Distance between the image formed by the objective lens and the eyepiece lens adalah yang ni. Yang ini awak kena letak kat sebelah dia. Macam mana saya nak letak kat sebelah Macam mana saya kena kecilkan kotak macam tu Okey. Sekejap ni kan. Ini soalan dia. Ini saya boleh padam. Ini saya boleh padam. Satu lagi yang semalam. Ada yang masuk ke? Okey, ni. Objective lens. Okey. Tu cikgu atas attendance. Above the attendance. Ada macam PDF tu. Tu je. Bawah-bawah sikit, bawah sikit. Bawah sikit. Sikit lagi. Dia dalam bentuk PDF. Lagi sikit. A bit more down. Mana? Bawah lagi. Saya rasa atas lagi sikit lagi. Atas cikgu nak yang Akmal punya nak je? Bukan yang cikgu share dah dekat kamu ke cikgu share dekat orang lain Saya ni mengajar kelas lain juga pening kepala sekejap. Ini apa sekejap Sabila kot. Sekejap sorry. Allah, berpusing lah pula lama. Sekejap.
Ada siapa boleh snap ke yang kita nak tengok gambar? Line tak cantik je. Gambar apa teacher? Gambar mikroskop. Mikroskop punya yang tu. Yang ni. Ada tak? Yang ni. Mikroskop. So yang ni saya letak skrin dia kat sebelah. Ni mikroskop kan. Sekejap. Okey. Okey, sekarang kecilkan Macam mana? Oh, ya Allah. Maaf lah awak. Pening kepala. Okay, try. Macam mana nak kecilkan binatang ni. Okey lah, jom tengok. Tak boleh besar dah ke? Tadi mana? Full snip. Okey. Okey, gambar tadi mana? Ni. Ni awak tengok, awak letak kat image dia kat sebelah ni dan awak tengok soalan tadi dekat side dia. Side dia tadi yang ni sebelah dia. Okey. Bismillah, ya Allah mudahkan hidup aku. Okey. Kita tengok ini adalah mikroskop, ni adalah soalan dia. So dia nak tengok kat sini. Okey, dia katalah sekejap. Okey. Okey, dia kata kat sini arrangement dia. Okey, so ini adalah mikroskop. Arrangement dia. Okey, ni objek. Macam mana nak cara? Sikit je. Okey. Okey, kita tengok arrangement dia. Objek distance. Okey, ni size dia yang dekat tengah ni tau. Ni saya boleh conteng kan? Boleh. Okay, awak tengok ini Ni FO, ni F. Ini objek dia. Ni bakteria kat sini Ini biji mata awak. Okay. Ini objek dia, bakteria. So, ini badan dia. Badan susunan dia punya kantar tu. So susunan kantar dia, objektif distance dia awak nampak ini FO kan. Focal point dekat sini. Tapi objek dia akan dapat jauh sikit. So kalau jauh sikit awak tengok dekat sini, ini U sama dengan FO. Salah lah kan. Sebab dia lebih kan, baru dia boleh dapat image yang besar. Sebab kat sini dia nak kena tonggeng. Lepas tu dia dibesarkan dan kena tonggeng. Awak kena ingat kalau awak nak bagi dia orang panggil apa? Tertonggeng, bahasa Inggeris dia apa? Inverted. Okey, inverted dia mestilah lebih daripada kedudukan objek dia. Ingat mula awak tengok kat sini, ni objek. Lepas tu dia tertonggeng dapat gambar kat sini, inverted. Okay. Dari sini kena kawan ni pula dia invert sekali lagi. Okay, so invert sekali lagi baru nampak lah. Boleh. Okay, jadi kita tengok ni mula dia sini. Dia invert. Lepas tu bila dia invert, ni focal dia, ni pun fokus. Okay, kalau kita nak bagi image tu invert, saya ulang kalau kita nak bagi image tu invert, kita kena letak objek dia lebih daripada focal point. So kita letak objek dia lebih dari focal point. So kita akan dapat invert. Boleh? Lepas kat invert ni, kita nak dia besar lagi. So besar lagi tapi masalahnya kat sini, mikroskop kita bukanlah besar mana pun. Awak nak pilih lens ni dengan kedudukannya ini. So ini jadi magnifying glass. Bila magnifying glass, benda ni
image dia akan nampak belah sana. Jadi awak akan dapat image yang tertonggeng juga. Ini patutnya macam ni, dia dah tonggeng macam ni. Lepas tu dia akan dapat image terbalik juga. Tapi dibesarkan. Faham ke? Okey, sekarang kita tengok senarai yang dia bagi. Senarai yang bagi objective length ni, object distance. Dia mestilah ni object distance ni mestilah lebih daripada FO di antara dia duduk kat sini. Ni FO, yang ni lagi satu 2F. So dia ada duduk di antara dua. Yang ni lah. Okay, yang ni Okay, 2F kat sini tau, 2F. Ni 2F, ni F. Dia duduk di antara. Baru boleh tertonggeng. Okay, lepas tu awak tengok yang ni U sama dengan FO. Salah, U lebih kecil dari FO. Lagilah salah. Tapi untuk kanta mata, eyepiece. Eyepiece kedudukan image, ni tadi image kawan ni tau. Sekarang ni kawan ni jadi image, jadi objek pula dekat lens kawan ni. Yang ini image dia. Okay, saya ulang. Ini objek jadi image untuk kanta ni. Untuk kanta eyepiece, ini adalah objek dia. Walaupun asal dia image jugalah kan. Dia jadi objek kawan ni. Lepas tu dia akan jadi image. Okay. So sekarang dia nak tanya yang ini pula. Distance between image formed by the objective lens dengan eyepiece. Okay. Awak tengok jarak objek dia. Ni U ni jarak objek dia kurang daripada FE. Dia kurang. Nampak ni. Ni FE kat sini. Tapi dia dekat lagi dengan kawan ni. Ni FE. Allah. Ni. Okay. U ni kurang dari FE. Okay. Okay. Ini tinggi lah punya soalan. Okay. So yang ini dia punya jarak antara lens ini dengan lens ini. Jarak ini campur dengan jarak ini. Jadi dapatlah yang ini. Dia bukan campur tepat-tepat tau. So ni salah. Dia lebih besar sikit sebab jarak FO adalah sampai sini saja. Ni jarak FM. Tapi ada pula ni in between. So dia D ni, kedudukan D ni D lebih besar daripada FO tambah FM. FO tambah FE. FM tu mata bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris I, FE. Okay. Okay, berbeza dengan yang ini adalah astronomi. Kalau astronomi, panjang ini D ni adalah sama. Ni D sama dengan FO tambah FM. Ni nampak ni. Dia tambah dua-dua ni dapat jarak ni. Sebab dia nak besarkan image. Image dia tu besar sangat tapi nak bagi masuk mata pula. Yang ni nak dia kena lebih sikit, dia lebih besar. Entahlah awak faham ke tak. Okay. Jadi itu berbeza antara kedua-duanya Okay, ni saya snap sikit, takut lupa. Okay, so sekarang tak apalah kalau tak berapa boleh ikut. Mungkin lepas ni boleh ikut kot. Okay. Okay. So sekarang kita tengok soalan ni. Okay. Based on table, state the suitable arrangement in order to build a simple compound microscope. So objective lens dia, UO dia awak akan pilih. Awak pilih yang inilah. Ni soalan dia tanya yang ini. Okay, objective lens dia. So awak pilih yang ini. Nak cakap apa? Cakap object distance. Sebab dia dah bagi gambar ni, awak ambil sajalah ni Awak ambil yang ni. Okay, reason dia, image dia akan apa tadi?
Inverted ke teacher? Yes, image form, inverted, real dengan magnify. Kita nak magnify tu Magnify. Allah, datang apa ni? Itu tak lain. Magnify, inverted dengan real. Tadi tu kita nak dapatkan image dia tu, kita pilih yang ini tadi. Okay, distance dia kita pilih ni, distance ni kita pilih yang ini. Okay, so awak pun tak tahu dia nak kata macam mana ni awak, sebab dia dah buat gambar ni, awak ambil je lah benda tu. Kalau dia tak tulis benda ni, dia buat cerita-cerita lain, awak kenalah bercerita. Tapi ni dia dah buat simbol, awak bubuh je lah simbol tu. Maksudnya awak ambil, kadang-kadang dia bagi lukisan pun boleh juga bubuh. Okay. So nak kata apa, kenapa ambil yang itu? Sebab reason dia apa? Okay, image, sebab kita nak dapatkan image distance. Image of objective length. Can be magnified. Kita ada 2-3 image tau. Ni yang image untuk objective lens saja. Sebab yang kat depan tu image of eyepiece lens. Okay, yang ni image of objective lens yang tadi tu. Yang ini. Kita bila dia dah besar sini, yang ini kita buat ni, tujuan dia yang ini dia boleh dibesarkan. Okay. Ni inilah image lens image of objective lens. Okay, can be magnified. Okay, macam mana pula dengan distance U1? Distance U1 yang ini distance U1. Okay, distance U1 kita pilih yang ni, U1 kurang dari FE. Okay. Kenapa? Sebab kita nak menghasilkan final image yang magnify final image is magnify. Okay. Image akhir awak adalah magnify dan maya and apa? Real lah teacher. Bukan real. Real bukan. Virtual. Yes, virtual. Maya Kalau real dia kena letak depan mata awak. Sekarang dia duduk di belah sana, okay? Virtual. Okay. Nanti Husna tulis cantik Okay. Based on the answer 8C, choose the most suitable arrangement. So awak tengok ni, awak nak arrange yang mana? J, K, L. Okay, so awak pilih L lah So awak pilih L. Alasan awak, ada alasan? Oh, dia tak minta alasan sebab dia bagi satu markah sahaja. So awak jawab L sajalah. Kalau dia bagi 2 markah, barulah awak senarai semua-semua panjang ni. Dia saja awak tak tulis 2 ni. Kalau tidak pensan nak tulis banyak sangat. Okay. So awak jawab L sajalah sebab 1 mark saja. Okay. So soalan yang last ni mencabarlah. Harap-harap tak keluar lah. Kalau keluar, bersedialah. Awak boleh juga tukar benda ni dengan ni dia kata mikroskop kan. Awak try pula buat teleskop.
Jadi awak tengoklah apa pula awak punya nak choose dia Okay. So habislah tamat revision untuk tajuk light. Walaupun tidak semua tapi bolehlah ingat sikit-sikit kot. Nanti kita kena tambah lagi. Actually ni adalah soalan pendek lah untuk paper 1. Ni bukan soalan panjang lagi ni soalan kurang dari nombor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Okay, kita ada masa lagi. Habis hari ni, okay, kita sambung tajuk force and motion Okay. Siap Okay. Okay, awak buka force and motion. Force and motion, chapter awal lah. Habis untuk hari ni, okay, next class kita masuk balik syllabus lah. Minggu depan kita masuk balik syllabus. Kita masuk elektronik ke elektromagnet macam tu lah. Okay. Okay, sekarang kita tengok yang ini. Okay. Force and motion. Ini adalah tacker. Trolley, dia ada 50 Hz frekuensi dia. So dia bawa direction macam tu. Ini dah lama sangat ni masa awak kanak-kanak riang Lepas tu PKP. Lepas tu PKP lagi. Lepas tu PKP lagi Okay. Okay. Underline the correct answer in the bracket to complete the sentence below. Okay, yang page ni saya nak minta orang lain pula tolong tulis. Kita minta Adelina boleh Adelina? Yang page ini yang tajuk ini, yang tadi yang tajuk Nuka biar yang page ini yang tajuk ini, yang tadi yang tajuk yang tadi Husna. Okay. Okay, kita tengok yang ini, page yang ini force and motion. Okay, kita tengok ni. Underline the correct answer in the bracket to complete the sentence below. The type of current used in ticker tape is, okay. Ini ticker tape ni kita pakai, okay. Awak boleh cari jawapan dekat sini. Awak nampak ni ada dia tulis 12 volt AC. Ada nampak? So ini adalah apa? Direct current ke alternate current? Alternate current macam bukan? Yes, alternate current. Sebab AC kalau awak tak tahu jawapan, awak cuba tengok-tengok kat gambar kot ada benda short form kat situ AC, alternate current so dia pakai alternate current. Untuk tajuk ticker tape dia memang guna alternate current. Alternate current ni yang mana? Yang dekat rumah kita tu lah yang ada plug tu. Okay. Kalau dia pakai bateri is direct current. Okay. Macam handphone awak pakai bateri, so tu direct current. Okay. Sekarang kita tengok based on the diagram 1.2, 1t is represented by the time taken from point. Okay, awak boleh bagi jawapan mana-mana pun. Sekarang dia kata 1t. Okay, 1t, katalah awak pilih R. R to S. Yes, R to S. Kalau kawan awak nak jawab S to T. Macam tu lah. Okay, awak ambil satu tick saja. Mana-mana yang sesuai. Okay, next. Turun bawah lagi. Compare the distance between PQ dan ST. PQ dengan ST. Dia suruh compare, dia tak suruh ukur pun. Jadi awak compare nak kata apa ni, nak kata apa. Nak kata apa? PQ's distance is shorter compared to ST's distance. Distance dia Okay, compare the distance. Boleh buat yang greater tu ke teacher, yang ST has greater distance tu? Boleh. ST is greater distance than compared to PQ. Yes.
Boleh? Awak tulis tau. Okay. ST is greater distance than PQ. Okay. Next. State the type of trolley. Okay, awak nampak dia dari arah gerakan dia ke sana. Ni dia makin cepat ke makin lambat ni? Nampak Makin lambat. Makin lambat. Okay, asal no. Oh. Okay. Kalau awak tengok, kalau makin lambat, titik dia sepatutnya titik tak bergerak tau. Sekarang ni dia lagi laju. katalah awak ketuk kan. Awak ketuk tak bergerak ni, mesti duduk berlubang kat sini je tak. Tapi kalau dia bergerak laju, awak baru tekan sini, dia wup dah sini dah awak tertekan sebab dia tarik kan. Kalau dia tarik lagi laju, mungkin zoom kat sini baru awak tertekan. Boleh faham ke? Faham. Ambil kertas satu, awak conteng satu titik dengan pensel tu awak rentak je. Tengok boleh pergi kat mana titik yang berikutnya. Okay. So sebenarnya yang jauh ni adalah laju. Yang titik pendek ni adalah perlahan. So dia semakin laju Dia semakin laju. Pergi ke sana dia makin laju lagi. Okay. Makin besar. Okay. So kat sini telah habis 29 suku. Okay. State the type of motion. So makin lama makin laju ni sebab dia ni kecil, besar lagi, besar. Ni saya rasa lagi besar kot. Okay. So ini adalah accelerate. Makin lama makin laju. Acceleration. Kalau sama besar je, jadi hal laju seragam, velocity dia sama. Macam macam pakcik pergi kedai nak beli nasi lemak. Relax saja. Tapi kalau dia kelang kabut nak pergi kerja, dia accelerate lah, dia pecut. Okay. Okay, yang ini case lain pula Ini awak tengok Cikgu. sama je tag dia. Cikgu. Okay. Ya. Kalau velocity cikgu, Macam mana? kalau state of motion dia velocity tak boleh ke? Velocity tak boleh sebab velocity kita nampak dia berubah daripada ini sikit kan. Ini macam perlahan, ini nampak laju. So ini nampak lagi laju dari sini. So ini dah jadi accelerate adalah V tolak U per T. Macam tu. Ni ada panjang ni. Ini ada laju awal dan laju akhir. Okay. Tak apa, tak faham tanya. Kalau kes macam ni, titik dia sama saja, dia tidak memecut. Yang tadi tu nampak sangat pecut, ni pendek, yang tu panjang. So kita tak boleh cakap velocity Yang ini boleh. Okay. 1 T is the time taken from dia again tanya lagi soalan sama. From P to 1 tick saja. Q. P to Q. Yes, Q saja. Sebab 1 tick saja. Again, tanya soalan yang sama. Every year tanya sama. Complete following sentence by ticking. The ticker tape can be analysed to determine untuk mencari apa ni? Nak cari apa? Distance and speed of an object. Yes, speed lah. Kita tak cari momentum pun. Momentum cari ke? Sekejap. Tak. Momentum buat benda lain Ni nak cari nak cari jarak dengan speed dia Lepas tu baru boleh kira acceleration. Okay. Force ni dah darab dengan daya pula. Okay. Okay, dah sambung. Oh, ini tak kena kira. What type of motion? Ini baru what type of motion. Ni nak cakap apa? Uniform velocity, uniform velocity ataupun constant velocity. Uniform pun betul Constant velocity. Awaklah suka tulis jauh sangat. Lepas tu tak muat. Kalau awak nak cakap accelerate boleh tak?
Tak boleh sebab dia tak makin laju. Dia sama je dia punya titik dia. Ya, tapi kalau nak jawab pun boleh juga. Tapi awak kena jawab 0. Kalau nak jawab lah. Kalau tak nak pening kepala, ambil je constant velocity Zero acceleration. Tiada pecutan. Acceleration. Zero acceleration. Tadi saya suruh siapa tulis Ili ke? Ke siapa? Adlina. Okay, Adlina awak tulis 2 jawapan, 3 jawapan dengan kawan awak sejawab tadi. Apa tadi? Uniform velocity. Yes, uniform velocity. Yes. Uniform velocity. Kalau 3 jawapan awak buat macam ni. Okay, give one reason. One reason pula. Sebab apa awak cakap The macam dots are uniform. Constant speed. The dots have the same distance in between. The ticks have the same distance between them throughout the whole tape. Jangan panjang sangat. Tadi tu okey dah. Yang panjang sangat sebab apa ni? Nanti tak muat pula ruang dia kan. So nak cakap apa tadi? The dot? The distance between the dots are the same. Distance between it. The dot distance is the same. Is the same. The dot distance between each between each tick dot. Between the dot distance between each dot Betul, each dot. Each dot is same same awak boleh buat apa-apa ayat yang sesuai tapi jangan terlalu panjang The dot distance between each dot are same. Kalau ada ayat lain awak yang lagi cantik boleh tulis, okay? Cerita dia jarak ni sama je. Jarak distance dia kena ada. Lepas tu awak nak cerita dot dia boleh. Adalah yang nak tulis sufficient lah, apa dia lah, boleh lah nak tulis. Okay, ni saya padam sikit. Okay, okay, a student is running a 200 meter event. Okay, ni graph pula Diagram 7 show the distance graph to illustrate his running. Okay, so ini dia run ada distance. Ini cerita apa ni? Skala kuantiti ke vektor? Vektor. Skala. Skala sebab dia distance. Sebab dia distance, dia skala. Kalau vektor apa? Vektor ada sikit sekali. Displacement, yes. Saya nak dengar perkataan tu. Kalau displacement, sebenarnya distance, displacement dah dekat-dekat sama lah, okay. Cuma distance kalau pergi patah balik dia kira pergi 2, patah balik 2 dia jadi 4. Tapi displacement pergi 2, patah balik 2, kosong. 2 tolak 2 habis, okay. Tu displacement dia kira vektor sebab dia ada kira arah, okay. Ini dia cakap dia running saja pun dia tak cakap kontur patah balik ke apa, dia tak kisah. So kita panggil skala kuantiti Okay, based on the diagram 7, calculate the speed of the student. Ni ingat lagi dah nak kira speed, ambil macam mana ni? Guna gradient. Gradient of the graph, okay. Dia nak A, B kan? A ke B? 100 minus 0 over 14 minus 0 teacher. Sekejap kita tengok speed ni. Oh, okay. Bukan 200 minus 100 tu. Kena. Sorry. 200 minus 100, correct. Oh, dia kalau speed ni kena ambil luas ni. Area under graph. Area under graph ke? Sekejap Rasanya kalau, sekejap. Oh, bukan gradient. Area under graph ni apa? Itu untuk velocity time graph kalau nak cari area under graph. Yang displacement. Yes, ni awak tengok jarak ni awak remember lagi bagus. Okay, so bukan. So jawapan awak yang mula-mula tadi awak cakap apa namanya? Awak cakap tadi
gradient of the graph is betul So kita tengok dia ada ini A ke B. So cara nak kira dia adalah 200 tolak apa? Minus 100 bahagi dengan 24 tolak 14 Dapat 5 teacher. 5 apa? 5 200 5 ms to the power of negative 5 ms negative 1 tu. Kita dapat 10 ke? Tak. Nampak macam 4 dekat graf tu. 14. Ni 14 ni. Bukan 4, 14. 24 tolak 14. 10 So dapat 10 ni kan? 10 apa unit? Unit wajib. ms negative 1 je. Yes, ms negative 1. Okay, bagus. So awak ingat ada dua graf. Satu graf adalah cerita dia distance lawan dengan time. Satu lagi adalah velocity lawan time. Okay, awak ingat balik. Okay, compare the speed of student at OA dengan AB. Rasa-rasa mana lagi laju ni? Compare. AB lagi laju. Yes, sebab dia ada gradient dia lagi tinggi daripada yang ini. Yang ini macam lepak-lepak je Okay. So awak boleh jawab the speed of student at AB is greater AB is greater than OA. Boleh tahu. Okay. C dah 9 lebih dah. Okay. Based on the following aspect, give suggestion on how the running time for 200 meter event can be shortened. Okay. Awak nak bagi student attire dia. Okay, ni tighter clothes. Tighter, okay. Tight. Tak sedap lah tight. Tak apalah, ni alasan more fitting attire. Gitu. Kita memanglah suka pakai baju gelebeh-gelebeh, cikgu pun suka. Okay. Tapi ni kira sport. Antarabangsa punya lah. Okay. Reason dia nak reduce apa? Air resistance. Yeah, reduce air resistance. Okay. The student shoes. Okay. Awak pakai apa? Ni yang nak lawan punya lah Spike. Okay. Spike shoes. Reason to apa tu? To less hold on to friction the, to have better grip. Less grip friction kan? More grip lah. More grip. Kalau ada jawapan lain pun boleh, tapi ni sajalah nak bagi pendek. Okay. Oh, okay. Lagi ada lagi sikit lagi. Ni kita habiskan yang ni saja. The equipment used in starting line. Ada blok apa tu lah kat belakang tu. Dia ada starting block. Starting block. Kan? Ni yang untuk orang lari antarabangsa lah ya. Hampir minta kat sekolah tak bagi Okay. Ini tujuan dia macam awak boleh push dia tau starting block tu. So awak akan increase momentum lah. Ada benda awak boleh tolak. Susah teacher guna teacher. Tak faham saya. Momentum. Macam mana nak eja ni? TUM lah. Aduh, hampa ni. Saya ni ejaan lah mencapai. Momentum. Starting block, increase momentum. Okay. Okay, so ni habislah sampai kat sini. Nanti kalau ada saya rasa yang macam senang-senang sikit tu, saya tulis je lah jawapan. Kita masuk yang kita boleh. Okay, awak tengok sekali Harung. Yang mana yang nak saya bantu yang awak boleh jawab sendiri, nanti saya bagi jawapan saja. Okey ke bincang macam ni? Kau kata lah dah tahu dah bincang pula. Okey. Tak ada lagi kubur. Kita perbincangan. Entahlah bincang pula, orang dah tahu dah jawapan, ya Allah. Akmal lah. Okey mah. Boleh kan? Boleh kalau rasa dah mahir tajuk tu, tak apalah kita lompat lah.
Kadang-kadang cikgu pun tak tahu bahagian mana sebab ada tajuk yang awak tertinggal. Bukan tinggal lah, kita tak bagi penekanan sebab sekolah awak asyik on off last year. Itulah. Yang duk jumpa form 5 saja. Okay, so sampai sini sebab saya ingat Kak Gi ada cikgu lain pula nak masuk. Okay, nanti kawan awak tolong pass jawapan dekat kamu. Yang inilah jawapan yang dah ni tulis comel-comel sikit. Okay, next class kita berhenti dulu yang ini. Kita masuk topik baru. Okay. So saya ada Elektromagnetik. Elektromagnetik. Saya ada terima 2-3 orang lah yang nak join fizik online tu. Yang 2-3 orang lagi cikgu nak penuhkan, nanti cikgu akan PM kamu lah. Okay. Macam tu lah. Cikgu? Kenapa 2-3 orang tu? Ada kelas lain, ada kelas kita. Tapi ada juga yang dia dah tawar diri. Saya kata awak tak payahlah, awak popular, ramai dah orang pilih kamu. Ada juga. Jadi kita nak buka peluang pada pelajar lain yang diam-diam tapi sebenarnya dia boleh jawab. Macam tu. Tapi orang tak pilih dia untuk apa-apa pertandingan. Jadi awak janganlah rendah diri. Kita nak collect markah ni. Tak tahu nak collect dari mana lagi sebab awak tiada apa-apa pertandingan di sekolah. So once awak dah masuk, tak kacau awak dah. Kita nak bagi dapat 1 markah saja untuk slot itu kan. Akan datang kita ambil orang lain pula. Macam tu lah. Okay. Itu saja. Tapi saya tahu kelas awak ni ramai dah orang pilih kan. Fizik lah, kimia lah kan. Tapi tak apalah. Okay. Okay, itu saja. Jom kita jumpa dekat sebelah. Jom. Stop representing. Okay.